besar kita, Cikgu Bajuri. Terima kasih juga kepada Tuan Haji Ahmad Salim tadi ya. Kepada semua tuan-tuan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah masih beri kepada kita ruang peluang hidup lagi. Satu hari lagi Allah berikan kepada kita, insya-Allah. Kalau sampai ke petang, sampai ke malam, maknanya komplit satu hari. Tapi takutnya tak komplit satu hari. Tapi apapun, mudah-mudahan dengan ruang peluang yang masih lagi Allah berikan kepada kita, kita dapat manfaatkan sama-sama dengan sebaik yang boleh. Ya, sebab walaupun mungkin ada di kalangan kita atau boleh dikatakan keseluruhan kita semuanya bercita-cita dan berangan-angan, ya, kita mohon pada Allah Subhanahu taala supaya kita dimatikan masa sembahyang. Ya, semua nak macam itulah tuan-tuan. Tapi pada hakikatnya tak ramai yang mati masa sembahyang. Tidur masa sembahyang ramai lah. Ya. Tertidur masa sembahyang, sujud-sujud tak bangun tu ramai. Ya. Tapi yang dimatikan masa sembahyang tak ada. Ya. Kebanyakannya mati masa makan, masa menyembang, masa tengok TV, masa berjalan, masa bawa kereta, masa bekerja, itu yang dah jelas. Ya. Justru itu apa pun ruang peluang yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat gunakan untuk buat kebaikan. Masa apa pun tuan-tuan, masa sembang, makan, tengok TV, bekerja, semua itu kita penuhkan dengan kebaikan. Mudah-mudahan sedang kita sibuk buat kebaikan, masa itulah Allah jemput kita bertemu dengannya. Sebab Allah sebut, ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, dengan apa yang kita sibuk-sibukkanlah akhirnya kita akan bertemu Allah Subhanahu taala. Jadi sama ada kita sedang sibuk-sibuk buat kebaikan ataupun buat kejahatan. Jadi kita mohon sungguh-sungguhlah pada Allah supaya kita dipanggil dan ketika mana kita, tuan-tuan, kita ya dalam sibuk tengah buat kebaikan, insya-Allah. Ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, pukul 10 dah, lagi 2 minit, gitu ya. Tapi bagi saya peluang dalam setengah jam, insya-Allah. Saya minta izin. Ya. Tadi pun sebenarnya memang kita nak mai awal tadi cikgu cikgu kata tak apalah, kat surau tu pun tak ramai lagi. Jadi tak apa, kita ngombel dulu. Tu dah keluar dia punya pasur tuan-tuan kita minum dulu. So tak apalah, dan saya yakin pun tuan-tuan puan pun tadi sambil-sambil tu dekat rumah pun dah ada minum secangkir 2. Tapi insya-Allah pada kita minum sama-sama. Bagi saya masa dalam setengah jam untuk saya introkan kita punya perbincangan pada hari ini tuan-tuan dan puan apa pun sikit sebanyaklah yang cerita pasal pusaka, faraid, wasiat, hibah ni dan sebagainya tuan-tuan. Kalau tanya pada saya berapa tahun saya dah berkecimpung dalam bidang ini tahun yang ke-7. Ya, dulu saya bekerja di Pusat Zakat Selangor, balik belajar sejak tahun 1998. Balik daripada Baghdad, saya bertugas di Pusat Zakat Selangor 5 tahun. Ya. Jadi 2004 saya berhenti dan saya terus berkecimpung dalam bidang faraid. Kalau nak cerita pasal buku, saya telah menerbitkan 5 buku dalam faraid pusaka. Selain itu saya ada tulis tentang haji, ada tulis tentang zakat. Ya. Nak cerita pasal pengalaman, ya, masuk TV, keluar TV, glamour lah juga tuan-tuan puan saya berpeluang masuk dalam rancangan Tanyalah Ustaz. 2010 ada 6 kali, 2011 baru ni bulan 3 ada 6 kali. So campur-campur tolak semua lebih kurang 9 kali ya. Maknanya 9 jam lah saya dalam Tanyalah Ustaz. Jadi 9 kali keluar di Tanyalah Ustaz ni tuan-tuan, saya ada 900 soalan yang di-emailkan kepada saya, yang jangan kita jawab, baca pun tak habis lagi. Tuan-tuan 900 soalan yang di-emailkan kepada saya. Ada yang separuh tu 2-3 kali hantar, tak jawab-jawab, dia marah saya pula, maki kata. Ya. Itu bila biasalah orang kita ni. Dah lah kita buat servis percuma, dia maki pula kita. Ya. Kalau saya kenakan bayaran, saya lambat, tak apalah, bolehlah marah. Ini percuma tuan-tuan. Jadi bila sebut percuma, tunggulah saya percuma juga masa. Ya. Untuk jawab, untuk baca dulu, bukan jawab, baca dulu. Kadang bila kita dah baca tuan-tuan, benda tu panjang berjela-jela. Ya. Sebab kadang benda pusaka faraid ni, dia kadang tak boleh SMS, tak boleh nak tak boleh nak email, kadang dia kena bersemuka. Dia dapat you cerita apa benda ni. Ya. So alhamdulillah, apa pun mana yang saya sempatlah jawab, cerita dan sebagainya. Tuan-tuan apa lagi kalau nak cerita menulis di majalah, saya pernah menulis di Anis, majalah Anis. Saya yakin tuan-tuan semua maklum majalah ni. Dan saya pernah juga menulis di majalah Solusi untuk 6 keluaran. Masuk keluaran yang ke-7, lepas tu saya dah bersara dah sebab tak sempat nak menulis. Sibuk majalah tu pula, Masya Allah dapat sambutan yang bagus.
mengendalikan workshop lah, maknanya bengkel, seminar, banyak lah sampai sekarang pun tuan-tuan membuat dan isu pasal pusaka ni tuan-tuan, kalau paling rendah ni bab 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, kata orang dah masak lah, dah mangli dah. Kalau dah 2-3 tahun ni saya main juta je, 10 juta orang refer pada saya. Bukan 10 juta, ni Ustaz ni duit 10 juta je, bukan tu. Masalah juta-juta punya pusaka. Refer pada saya, Ustaz tolong bagi idea macam mana nak buat dan sebagainya. Saya berilah panduan. Dan paling mahal orang rujuk pada saya, tuan-tuan, ini bukan saya nak nyombong, sebab ini pun cakap dalam rumah Abah ni, bukan nak nyombong. Tahun 2006 bulan puasa tuan-tuan, 2006 bulan puasa, ada orang call saya sebab masa tu dia baca buku saya dan dia telefon, dia kata nak berjumpa, buat appointment. Dia kata tak payah kita jumpa kat pejabat sebab bulan puasa. Bulan puasa jumpa kat pejabat letih, sembang, tekak kering, tak boleh nak minum. Dia kata malam ni kita jumpa dekat kedai mamak. Tuan-tuan, lepas tarawih, saya ada tarawih ni Shah Alam, ada tazkirah. Malam tu kita jumpa pukul 10 kat mana-mana kedai mamak kita nimbang. Dia kata Ustaz, mana boleh sembang kedai mamak? Kenapa? Ini masalah ni berjuta-juta. Alah, apa heran, bukan kita bawa duit. Kalau kita bawa duit mungkin perompak boleh ikut lah. Ini bawa dokumen, bawa kertas, apa heran? Tuan-tuan, okeylah kalau Ustaz kata macam tu, okeylah. Jumpalah tuan-tuan dekat kedai mamak. Yang jumpa saya tu 3 beradik. 3 beradik yang semuanya Masya Allah dah berumur. Uban dah bertabur, mata dah kabur, gigi dah kumpul, kulit dah kendor, makan nasi bubur. Gigi pun dah tak berapa ada dah. 3 beradik sembang. Pusaka yang ditunjukkan kepada saya pada malam tersebut, nilaian dia tuan-tuan, jangan terkejut nilaiannya lebih pada 100 juta US dollar. Kalau kita tukarkan duit Malaysia, maknanya hampir 400 juta RM. Tak tahu kenapa dia nak jumpa Ustaz Azali, kenapa dia tak nak jumpa lawyer, wallah alam, saya tak tahu. Sebab ialah saya minta maaf, bukan saya nak mengangkat diri saya kalau boleh saya nak cuba bantulah siapa-siapa yang ada masalah pusaka, yang perlukan betul-betul khidmat, yang jujur, saya akan bantu sungguh-sungguh. Duit bukan ceritanya tuan-tuan. Cikgu dah hari kalau saya minta datang ke Jeka, saya pun bila tanya Ustaz ni nak bayar Ustaz berapa ni, saya tak tahu pulang tu dia. Saya tak tahu, terpulang lah. Yang penting saya punya tol minyak lepas cukup lah, tu dia kan. Itu dia. Saya bukan isu pasal RM. Sebab kalau saya nak cerita pasal RM tuan-tuan, orang yang refer ke saya pada malam tu tuan-tuan, nilaian pusakanya 400 juta tuan-tuan. Dalam tempoh 3 jam tu saya tunjukkan jalan dia, apa cerita dan sebagainya. Lebih separuh daripada masalah dia tu ringan dah. Selebihnya tu dia kena buat sendiri, dia kena pergi turun naik mahkamah dan sebagainya. Tapi lebih separuh saya dah tunjukkan jalan dia tuan-tuan. Maknanya kalau lebih separuh tu, 200 juta RM tu dah senang-senang nak keluar tuan-tuan. Tinggal 200 juta lagi tuan-tuan So saya tunjukkan semua bla-bla. Habis 3 jam sembang semua. Habis semua, dia tanya Ustaz, macam mana Ustaz kita nak kira apa? Ni Ustaz dah cerita semua, apa hal pula? Ini kertas kamu punya, dakwat kamu punya, ilmu Allah punya, saya tolong sampai je. So nak kira apa? Kalau nak kira, ni kira kan saya punya tarik berapa, nanti canai, bayar lah kalau nak bayar. Lepas tu dia bagi sambung surat, ni apa? Duit tu dengan duit minyak, tahu tak apa? Saya pun tak tanya berapa dalam dia lah, tapi dia ulur kat saya. Habis nanti Ustaz ni kalau dah selesai ni macam mana? Dah selesai, tak ada apa lah. Kerja saya pun dah selesai dah sekarang ni. Dah lah, ini lebih separuh. Kita punya masalah ni dah ringan Ustaz. Tak apalah, tak masalah lah. Ada nak kira apa Ustaz? Tak ada nak kira apa. Apa nak saya nak kira apa? Ini kerja tuan-tuan semua. Tapi orang lain tu orang lain. Saya lain pada orang lain. Orang lain belum apa-apa baru cerita dah letak persen itu ini dan sebagainya. Saya tak ada tuan-tuan. Habis nanti kalau dah selesai ni juga, dah selesai nanti, kalau kami nak bagi macam mana? Tentu pulang lah. Kalau saya bagi nombor account. Bukan susah sangat. Berapa Ustaz? Berapa mana saya tahu? Orang lain ambil 10%, 50%, 15%. Saya tak ada, saya tak main persen-persen. Habis kalau kita nak bagi juga, mana saya tahu? 1% cukup tak Ustaz? Tuan-tuan, 1% daripada 400 juta. Berapa rasa-rasa tuan-tuan? 1% daripada 400 juta, 4 juta. Tuan-tuan, betul 4 juta Kalau
saya matematik tak pandai sangat, tapi